Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, di sini cikgu kongsikan topik yang kita telah buat Google Meet semasa hari Rabu 3 Februari 2021 yang lepas. Okay, iaitu mengenai 1.5 menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah suai berdasarkan gambar rajah blok yang terlibat. Okey, dalam bahagian ini nanti kita nak tengok apa kelemahan produk line follower robot kita. Okey, seperti yang pernah kamu lihat dalam video, line follower robot yang ada, dia hanya boleh bergerak mengikut garisan. Okey, ada ketikanya berlaku kemalangan, okey, sekiranya ada halangan di hadapan kereta line follower robot kita itu. Jadi, di sini kita akan kenal pasti. Untuk membuat penambahbaikan, kita kena kenal pasti apakah masalah yang ada pada line follower robot kita yang sedia ada. Okey, kereta kawalan jauh ataupun line follower robot rosak apabila berlanggar dengan halangan. Okey, jadi macam mana boleh kita mencari sebab kepada masalah ini? Kenapa boleh rosak apabila berlanggar dengan halangan? Jadi, kita perlu buat analisis berantai punca kesan. Analisis berantai punca kesan ni kamu dah belajar semasa tingkatan 1 untuk mencari apa masalah kepada produk yang hendak kamu buat penambahbaikan. Okey, analisis berantai punca kesan. Okey, di sini kita akan tanya mengapa situasi itu berlaku. Contoh, kita dah kenal pasti line follower robot kita rosak apabila berlanggar dengan halangan. Jadi, kenapa boleh rosak apabila berlanggar dengan halangan? Kita tanya mengapa dan kemudian kita cuba cari jawapan. Okey, line follower robot mudah rosak kerana badan kereta tidak kuat. Okey, kenapa pula badan kereta kita tidak kuat? Okey, sebab gerak balas pengendali adalah perlahan. Okey, perlahan maksudnya dia tak ada satu gerak balas yang boleh memberhentikan line follower robot kita semasa dalam keadaan laju. So, bila berlaku pelanggaran, dia akan bila berlaku ataupun ada halangan, dia akan langgar sahaja. Okay, jadi mengapa ini berlaku? Okay, tiada gerak balas secukupnya. Tak ada suatu elemen ataupun satu komponen yang boleh memberhentikan line follower robot kita untuk mengelak pelanggaran. Okey, dan ini bermakna di sini line follower robot kita tiada penderia ataupun tiada sensor. Okey, daripada analisis berantai punca kesan ini tadi, kita dah tahu okey, kenapa mudah berlanggar? Sebab satu, tiada penderia ataupun sensor. Okey, sensor apa yang sesuai? Nanti kita akan lihat. Ini masalah yang pertama. Okey, mungkin juga analisis berantai punca kesan kedua yang kita boleh bina. Okey, tanya juga mengapa line follower robot rosak apabila berlanggar dengan halangan. Kenapa ini berlaku? Okey, kita jawab. Cuba cari jawapan. Sebab line follower robot suka dikawal apabila berada dalam kawasan gelap. Dalam kawasan gelap, dia tak boleh bergerak. Sebab line follower robot kita bergerak hanya mengikut garisan. Okey, jadi kenapa ini berlaku? Sebab penglihatan pengendali robot kita itulah kurang jelas apabila line follower robot berada dalam keadaan gelap. Kenapa? Kenapa kurang jelas? Sebab kurang pencahayaan pada laluan line follower robot. Okey, untuk mencegah dia daripada berlanggar. Jadi kalau dah kurang pencahayaan, apa yang perlu kita tambah? Ataupun masalahnya apa? Tidak cukup terang. Jadi kita perlu tambah sama ada LED, mentol, lampu dan sebagainya supaya bila dia gelap saja lampu akan menyala. Okey, jadi dalam analisis berantai punca kesan ni kita dapat kenal pasti apakah masalah dan macam mana kita nak settle masalah yang kita ada. Okey, di sini kita dah dapat dua situasi, iaitu yang menyebabkan kereta kita tadi berlanggar ya, iaitu yang pertama kurang pencahayaan, yang kedua tiada gerak balas untuk memberhentikan kereta. Jadi langkah seterusnya setelah kita buat analisis punca kesan, kita perlu buat kaedah penyelesaian inventif untuk menentukan sama ada dia pemisah masa ataupun pemisah ruang. Okey, kita jawab soalan ni. Adakah masalah pencahayaan berlaku pada masa yang sama?
pada masa yang sama ke kita perlukan lampu? Pada masa yang sama ke kita tidak perlukan lampu? Jadi jawapannya mestilah tidak. Kerana kita hanya perlukan lampu pada kawasan gelap. Bila jawapannya tidak, maka jenis kaedahnya adalah kaedah pemisah masa. Okey, cuba tengok pula pada situasi yang kedua, iaitu tiada gerak balas untuk memberhentikan kereta. Soalannya, adakah masalah gerak balas itu berlaku pada masa yang sama? Adakah halangan itu berlaku pada masa yang sama? Ada halangan ataupun tidak ada halangan pada waktu yang sama? Jadi jawapannya mestilah tidak. Sebab kita perlukan gerak balas hanya bila ada halangan. Tak ada halangan, nak buat apa kita perlukan gerak balas? Gerak balas ni maksudnya sensor. Okey, jadi bila jawapannya tidak, maka jenis kaedah pemisah yang kita pilih adalah kaedah pemisah masa. Okey, itu step yang kedua, kaedah penyelesaian inventif. So, kita dah tahu kaedahnya adalah masa. Dan semasa tingkatan 2 hari tu, kamu dah belajar, okey, dalam kaedah pemisah masa, kita ada 7 cadangan pemisah ataupun kaedah pemisah ataupun cadangan prinsip inventif yang boleh kita pilih. Okey, sama ada kedinamikan, tindakan awal, tindakan berkala, tindakan keterlaluan, pengembangan tema, 6. Pembuangan dan pemulihan, 7. Tindakan berterusan. Okey, satu-satu ni sebenarnya kamu dah belajar. Okey, jadi tak perlulah saya nak ulang semula. Okey, cuma bila berbalik pada situasi kita, kemalangan, okey, so kaedah ataupun cadangan prinsip inventif yang paling sesuai kita pilih adalah tindakan awal. Iaitu kita melakukan tindakan awal. Kita letakkan sesuatu pada line follower robot itu. Okay, untuk apa? Untuk mengawal risiko. Risikonya apa? Kemalangan. Okay, risikonya kereta kita rosak. Line follower rosak. Okay, jadi kalau contoh di sini dia kata meletakkan beg udara untuk mengurangkan risiko kecederaan ketika kemalangan. Ini bagi kereta lah. Untuk line follower robot tak perlulah letak beg udara sebab kita tak pandu pun line follower robot tu. Jadi ada komponen lain yang boleh kita tambah, okey, dalam situasi kita tadi untuk menyelesaikan ataupun untuk mengawal risiko kereta kita rosak. Okey. So cadangan prinsip inventif yang dipilih di sini adalah tindakan awal ataupun preliminary action. Penerangan konsepnya melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko. Okey, apa dia punya situasi dia tadi? Masalah pencahayaan. Jadi kita nak letak apa untuk masalah pencahayaan dan apa yang kita nak letak untuk masalah gerak balas. Okey, untuk masalah pencahayaan kita letak perintang peka cahaya ataupun LDR. LDR ini adalah input dan kita letak juga LED adalah output. Maksudnya bila gelap saja dia akan detect. Okey, gelap saja lampu LED akan menyala. Siapa yang detect? LDR. LDR ni adalah penderia cahaya. Okey, bila dia nampak saja gelap, lampu akan menyala. Dia mesti ada dua-dua lah, tak boleh ada input saja, output tak ada. Dia mesti ada dua, ada input dan ada output. Manakala untuk masalah gerak balas, apa yang kita boleh letak? Kita pasang penderia infrared. Penderia infrared di sini adalah penderia infrared halangan, pengesan halangan. Okey, kita letakkan di situ. Kemudian di bahagian input dan di bahagian outputnya, kita letak pembas atau buzzer. Contohnya macam mana? Bila ada saja halangan, penderia infrared akan detect. Penderia halangan akan detect dan apa akan berlaku? Buzzer akan berbunyi. Okey, so kamu lihat di sini dia ada dua-dua. Ada input dan ada output. Tak boleh ada satu sahaja. Okey, jadi daripada analisis punca kesan, penyelesaian masalah inventif, pemilihan prinsip inventif, akhirnya kita dah dapat cadangan untuk penambahbaikan produk kita. Okey, kita lihat pada line follower robot kita. Okey, ini adalah gambar rajah blok line follower robot sedia ada dalam modul muka surat 7. Kamu perlu lengkapkan. Okey, yang mana dia perlu ada input, dia ada proses. Okey, silap di sini adalah output .
dia ada output. Kemudian di bahagian input, ini line follower robot yang sedia ada. Okey, dia ada Swiss dan dia ada penderia infrared pengesan garisan. Penderia infrared tapi dia jenis pengesan garisan. Kita petakkan dia sebab dia berfungsi secara bersama. Dalam bahagian proses, kita letak mikro pengawal, petakkan dia sebab dia ada pengawal dan pengatur caraan. Manakala di bahagian outputnya, dia ada motor AT dan dia ada pemacu motor. Jangan lupa letak anak panah yang menunjukkan aliran bermula daripada input, proses ke output dan akhirnya menyebabkan roda berputar. Roda apa? Line follower robot. Sedia ada. Ini tak ada penambahbaikan. Ni yang asal. Sekali lagi, modul muka surat 7. Okey, sekarang untuk muka surat 9, okey, kamu kena buat gambar rajah blok line follower robot yang akan kamu tambah baik. Okey, so macam mana gambar rajah blok line follower robot yang akan kamu tambah baik? Okey, kamu kena masukkan input dan output. Ada dua pilihan, sama ada kamu nak inputnya LDR, outputnya LED, ataupun kamu nak inputnya penderia inframerah, outputnya pembas. Pilih salah satu. Tak perlu ambil dua-dua pilihan. Contoh saya, merah dan hijau sekaligus. Saya nak kamu pilih satu. Okey, line follower robot ini akan dia punya tajuk dia akan jadi gambar rajah blok line follower robot yang diubah suai. Okey? So, saya boleh bagi contoh di sini. Tapi nanti kamu tak boleh buat ya. Okay, tak apa, cikgu bagi contoh. Okey, ini untuk line follower robot yang kita tambah baik ataupun ubah suai dengan meletakkan penderia pengesan halangan yang warna merah ni. Okey, kita tambah mikro pengawal macam biasa, motor AT, pemacu motor, pembas. Okey, anak panah, jangan lupa. Akhirnya roda berputar. Ini nak tambah input penderia pengesan halangan dan output pembas. Kalau nak pilihan yang kedua, line follower robot yang kedua yang nak ditambah baik dengan pilihan yang kedua, okey, kamu kena tambah, ni macam biasa, input, proses, output, Swiss, pengesan, okey, LDR, petakkan dia, tambah mikro pengawal, petakkan dia, tambah motor AT, pemacu motor, okey, perintang peka cahaya dia akan berfungsi bersama LED. Petakkan dia, anak panah, akhirnya roda berputar. Okey, ini dua. Saya bagi dua contoh. Saya nak kamu pilih salah satu sahaja. Sama ada nak letak LDR dan LED ataupun nak letak penderia infrared, pengesan halangan dan juga pembas. Okey, untuk gambar rajah blok line follower robot yang diubah suai, modul muka surat 9. Okey, jadi dua gambar rajah blok iaitu gambar rajah blok line follower robot sedia ada yang pertama dan gambar rajah blok line follower robot yang telah diubah suai. Gambar yang kedua, dah siap, ambil gambar dan send pada saya. Siapa yang belum send dekat WhatsApp, saya tak nak lagi terima dekat WhatsApp. Saya nak kamu send melalui Google Classroom. Seperti tugasan yang telah saya beri dalam Google Classroom. Siapkan sebelum hari Isnin ini. Okey, siapkan sebelum hari Isnin ini. Okey, untuk itu, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.